A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Bertemu semula di dalam Kembara Cinta Ilmu bersama Ustazah Azimah. Pada kali ini saya akan kongsikan pelajaran ke-6, Hukum Tajwid. Tajuknya ialah Qalqalah. Anak-anak bolehlah bersedia dengan buku teks masing-masing. Pelajaran kita pada kali ini ialah di muka surat 34 hingga 36. Jom mengembara bersama saya. Mari kita kenali apakah pengertian qalqalah. Pengertian qalqalah dari segi bahasa ialah detakan atau pantulan. Macam bola yang memantul. Kita baling ke dinding dan dia akan memantul semula kepada kita. Seterusnya, maksud qalqalah ataupun pengertian qalqalah dari segi istilah ialah gegaran kuat ketika menyebut huruf-huruf yang menghasilkan pantulan suara. Sebab qalqalah berlaku. Qalqalah berlaku kerana bunyi huruf yang mati atau dimatikan mendetak atau memantul kerana tekanan kepada huruf yang mati. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah terdapat 5, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Macam-macam cara untuk mengingat huruf-huruf qalqalah ini. Ada juga yang mengingat dengan cara menyebut qutubu jaddin. Ada juga orang yang menyebut dengan baju dakoto. Mari sama-sama kita sebut huruf qalqalah satu persatu. Yang pertama ialah aq, aq, aq. Ada lantunan di situ, ya. Yang kedua ap, ap, ap. Juga ada lantunan yang menghasilkan qalqalah. Yang ketiga ab, ab, ab. Yang keempat aj, aj, aj. Dan yang kelima ialah ad, ad, ad. Itulah 5 huruf qalqalah. Jenis qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah qalqalah sughra. Yang kedua ialah qalqalah kubra. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar. Ingat, ya, yang pertama sughra, yang kedua kubra, dan yang ketiga akbar. Maksud qalqalah sughra ialah apabila huruf qalqalah yang sukun di tengah atau di hujung kalimah ketika bacaan wasal. Contoh qalqalah sughra. Contoh bagi huruf qaf di tengah kalimah ialah yaqdiru, yaqdiru. Di hujung kalimah ketika bacaan wasal wa tasaddaq alaina. Contoh yang kedua bagi huruf ta di tengah kalimah yatlubu, yatlubu. Contoh di hujung kalimah ketika wasal ihbit bisalam, ihbit bisalam. Contoh yang ketiga huruf ba di tengah kalimah yubdi'u,
yubdi'u. Di hujung kalimah hablana, hablana. Contoh yang keempat, jim, huruf jim, yajma'. Di hujung kalimah fakhruj innaka. Dan contoh yang kelima bagi huruf dal, di tengah kalimah ialah sadrik, sadrik. Di hujung kalimah qad sami'allah, qad sami'allah. Seterusnya ialah maksud qalqalah kubra. Maksud qalqalah kubra ialah apabila huruf qalqalah yang sukun asli atau dimatikan di hujung kalimah kerana waqaf. Qalqalah kubra dia hanya akan berlaku di hujung kalimah sahaja, sama ada sukun asli ataupun sukun arid, ataupun sukun yang mendatang kerana waqaf. Contoh qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini terjadi kepada huruf qalqalah yang sukun asli ataupun sukun arid kerana waqaf. Macam mana kita nak baca qalqalah kubra ni? Ya, cara kita nak baca qalqalah kubra ialah dengan detakan yang kuat. Mari kita sama-sama baca contoh-contoh untuk qalqalah kubra satu persatu. Baik, contoh yang pertama ialah contoh bagi huruf qaf. Ya, contoh sukun asli ialah lam yukhlaq, lam yukhlaq. Huruf qafnya berada di hujung kalimah dan sukun asli. Baik, seterusnya contoh bagi huruf qaf yang sukun arid kerana waqaf, yang dimatikan kerana waqaf. Pada perkataan al-falaq, al-falaq berada di hujung kalimah. Sebenarnya huruf qaf ini asalnya ialah baris kasrah, tetapi apabila kita waqaf maka kita sukunkan dia. Itulah yang dinamakan sebagai sukun arid. Contoh yang kedua, huruf ta. Contoh sukun asli ialah wala tushtit, wala tushtit. Ya. Ta tersebut berada di hujung kalimah dan sukun. Contoh bagi sukun arid kerana waqaf ialah sawa'is sirat. Ta tersebut asalnya ialah berbaris kasrah. Apabila kita waqafkan maka kita sukunkan dia. Contoh yang ketiga ialah huruf ba. Fansab. Ya, huruf ba sukun asli berada di hujung kalimah. Contoh huruf ba yang sukun arid wa ma kasab, wa ma kasab. Contoh yang seterusnya ialah bagi huruf jim. Fakhruj, fakhruj. Ya, jimnya berada di hujung kalimah dan sukun asli. Contoh bagi sukun arid huruf jim, hijaj, hijaj. Ya, jimnya asalnya berbaris, tetapi kita waqafkan, tetapi kerana waqaf kita sukunkan dia. Dan huruf dal, sukun asli contohnya yulad, yulad. Contoh bagi sukun arid ialah ahad, ahad.
ahad. Asalnya ahadun, ya. Tapi kerana waqaf, kita sukunkan dia. Kesemua contoh-contoh qalqalah kubra ini dibaca dengan detakan yang kuat. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar. Maksud qalqalah akbar ialah apabila huruf qalqalah bertasydid di hujung kalimah yang sukun ketika bacaan waqaf. Baik, seterusnya ialah contoh qalqalah akbar. Contoh qalqalah akbar di dalam Al-Quran hanya ada beberapa sahaja. Dan sebagaimana kita ketahui, qalqalah akbar ini berlaku pada huruf qalqalah yang bertasydid di hujung kalimah. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu contoh bagi huruf qaf. Ya, kita baca Rabbukumul haqq. Ya. Baik, contoh seterusnya ialah pada huruf ba dalam surah Al-Masad, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu, ya, bunyinya. Huruf ba-nya bertasydid. Okey, contoh pada huruf jim. Wala jidala fil hajj. Dan contoh yang terakhir ialah contoh bagi huruf dal. Faqalu ya laitana nurad. Begitulah contoh bacaan bagi qalqalah akbar. Alhamdulillah, selesai pengembaraan ilmu kita di dunia qalqalah pada hari ini. Saya doakan semoga anak-anak semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya di dalam bacaan Al-Quran. Adakah anak-anak dapat bezakan di antara qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar? Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang sukun di tengah atau hujung kalimah. Di tengah atau hujung kalimah ketika bacaan wasal. Ya, ketika bacaan wasal. Qalqalah kubra pula ialah huruf qalqalah yang sukun asli atau dimatikan di hujung kalimah kerana waqaf. Dan qalqalah akbar pula ialah huruf qalqalah yang bertasydid di hujung kalimah ketika bacaan waqaf. Cara bacaannya juga berbeza untuk ketiga-tiga qalqalah ini. Ya. Kalau qalqalah sughra, cara bacaannya detakkan dengan kadar sederhana. Qalqalah kubra detakkan kuat. Qalqalah akbar detakkannya lebih kuat daripada qalqalah kubra. Jom kita baca untuk bezakan tiga-tiga cara bacaan ini. Qalqalah sughra contohnya pada perkataan yaqdiru. Yaqdiru. Sederhana sahaja lantunan pada huruf qaf yang sukun tersebut, ya, di tengah-tengah kalimah. Contoh yang saya berikan ini ialah contoh di tengah-tengah kalimah, huruf qalqalah yang di tengah-tengah kalimah. Qalqalah kubra, saya ambil contoh yang sukun arid di hujung kalimah kerana waqaf. Al-falaq. Al-falaq. Ya, beza, ya, tadi sughra dengan kubra. Dan qalqalah akbar contohnya Rabbukumul haqq. Rabbukumul haqq. Ada beza, ya, di antara sughra, kubra dan akbar. Saya telah sediakan link kuis
untuk tajuk yang kita pelajari pada hari ini di ruangan description di bawah. Anak-anak bolehlah cuba menjawabnya. Selamat mencuba. Semoga berjaya. Mohon jawab juga soalan latihan pengukuhan yang saya sediakan di sini. Semoga ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.